Malaikat maut sudah dapat nama dia. Malakul maut sendiri, malakul maut ialah nama yang sahih. Israel nama yang sabit dengan hadis yang dhaif, tapi boleh sebut, tak ada masalah. Jibril yang tu dengan sabit dengan hadis dan Quran. Jibril, Mikal, apa semua tu. Israfil sabit dengan Quran. Adapun Israel yang lebih tepat ialah malakul maut, dan satu-satunya malaikat yang tahu bagaimana untuk menarik roh. Kalau malaikat maut sibuk, dia kata Jibril, pisat tak ada ni. Maka Jibril akan jawab, wahai malakul maut, aku tidak tahu bagaimana untuk menarik nyawa itu. Satu-satunya malaikat yang ada kemahiran untuk mengeluarkan nyawa ialah namanya malakul maut. Kemudian diserahkan kepada pasukan malaikat. Dia akan berada, kata Rasulullah, di kepala, bukan berdiri atas kepala, duduk di tepi. Bila sampai masa, malakul maut pun akan tarik keluar roh itu. Apabila malakul maut tarik rentapan ataupun tarik pada saat pertama, itulah kita tahu itu adalah kematian. Dan ketika malakul maut tarik untuk saat yang pertama, itulah kita akan melihat dua alam. Dan ketika itulah kita akan mendongak dan melihat wajah malakul maut buat kali pertama dalam hidup kita. Tuan-tuan, orang mati mata dia ke mana? Sini. Kerana malakul maut sedang duduk di sini, di kepala, kata Rasulullah. Bila roh keluar, dia akan kosong di sini. Mula kosong di sini. Roh ni seperti air ni. Dia tarik di sini, sini kosong. Bila tarik tu, kaki kita waktu tu dah tak boleh gerak. Tangan boleh lagi, tangan masih boleh, sebab masih ada roh. Tetapi itulah proses sakit yang paling tinggi di dalam muka bumi ni. Samakah tempoh sakit seorang kepada orang yang lain? Jawapannya tak sama. Kerana orang kafir dan fasik dan munafik, mereka tidak mahu tinggalkan tubuh dan dunia yang mereka ingat. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang jiwanya bersih, mereka merindui Allah dan Rasulnya. Sebab tu bila dia dijemput oleh malakul maut, itu adalah saat yang paling dia tunggu-tunggu. Dengan sebab itu, kata Rasulullah, roh mereka keluar dengan cepat dan mudah. Maka tempoh orang-orang yang husnul khatimah merasakan sakit mati itu sekejap. Tapi yang fasik, tapi yang munafik, mereka juga tak mahu keluar daripada tubuh dan bumi ini. Sehinggalah malaikat maut tarik, lalu berkecamuk roh itu lari dalam tubuh badan tu. Berkecamuk lari dia. Tak mau saya keluar daripada bumi ini, kerana bumi ini adalah tempat tinggal kami yang terakhir. Tak mau kami tinggalkan rumah besar kami. Tak mau kami tinggalkan kereta besar kami. Tak sanggup kami tinggalkan anak-anak kami. Hati tak sedia, diri tak sedia untuk tinggalkan bumi. Tak sedia. Sehingga malaikat sebut, akhriju anfusakum. Akhriju anfusakum. Keluarkan roh-roh kalian, diri-diri kalian. Al-yawma tujzawna azabal hun. Hari ni kami akan pukul kalian, kata malaikat maut. Kami akan pukul. Dia tengok wajah malakul maut. Ketika mana, tuan-tuan, waktu saya dan kita semua tengok malaikat maut senyum kepada kita, maka ketahuilah mati kita mati husnul khatimah. Tu waktu kita dongak tu, kita sedang mengikut roh kita keluar. Kita dah ikut ni, kita dah tengok roh kita. Kali pertama melihat roh. Yang ni bukan kelibat, tuan-tuan, bukan kelibat, ketulan wajah, rupa paras malakul maut. Dongak tengok malakul maut. Allahu akbar. Kemudian malakul maut pun ambil roh, letak di tangan dia. Ni hadis sahih, Rasul cerita. Apabila malakul maut meletakkan roh di tangan, kita pun tengok roh. Itulah roh. Bila berada, bukan saja wajah malakul maut, ketika itu orang yang mati husnul khatimah akan melihat wajah-wajah para malaikat yang dinamakan kumpulan malaikat rahmat. Tuan-tuan, setiap malaikat ada nama. Antara malaikat yang ada nama yang pernah diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk hidup dengan manusia, malaikat itu ialah Harut dan Marut. Antara dua malaikat terbaik, Harut dan Marut. Maka kumpulan malaikat rahmat tadi, malaikat wajah mereka berbeza-beza. Nabi sebut bidul wujuh, tanda kalian mati husnul khatimah ialah yang sambut kalian ialah malaikat rahmat. Ya Rasulullah, macam mana muka malaikat rahmat? Kesemuanya muka terang benderang, seperti bulan yang mengambang, cerah kesemuanya. Bidul wujuh ni kesemuanya wajah terang. Maksudnya kalau su'ul khatimah, malaikat-malaikat yang sambut adalah pasukan malaikat azab, dan wajah mereka adalah Nabi sebut sudul wujuh, hitam. Kita pun tengok, kita pun waktu tu dah duduk dalam tangan malakul maut,
Waktu itu kita masih lagi boleh melihat dalam rumah kita dan juga alam gaib. Waktu itu kita nampak dalam bilik itu. Cari anak, tak ada. Seorang tengok TV, dua orang main game. Suasana itulah yang akan dilihat oleh tuan-tuan. Sebagaimana tuan-tuan membesarkan anak-anak. Kalau mereka orang yang reti agama, tahu untuk menyebutkan Rabbighfirli wali walidai, dia akan berada di sisi ayah dia.